إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Gitu ya. Adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang. Sunat apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Itu makna sunat. Sunat makna ma yusabu ala fi'lih, barang yang diberikan ganjaran pahala yang besar apabila dibuat. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak diazab kalau ditinggalkan. Kemudian sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepala dan dibacanya bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib annil hammi wal hazan. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah segala kesusahan dan kecitaan daripadaku. Besar doa tu. Ya. Jadi kita sapu situ, kita minta Allah hilangkan segala duka cita, segala kesusahan, minta Allah maknanya buang. Tu makna doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapu kepala baca itu bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib annil ham wal hazan. Habis. Kemudian membaca daripada sembahyang. Kemudian sembahyang itu baca apa? Sembahyang subuh dan sembahyang maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, satu maknanya amalan bacaan yang besar makna ini. Mana mentauhidkan Allah Ta'ala, memerhatikan kebesaran yang tidak ada bandingan, ya, Dia memiliki segala-galanya. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah jua. Dia saja yang menjawab jawatan ketuhanan. Tiada lain yang bersifat dengan ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Tiada sekutu baginya, mana tidak ada syarik ataupun bandingan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada Ta'ala itu kufuwan, standing, dia tunggal. Sesungguhnya segala kerajaan dan pujian itu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Dipanggil Malikul Muluk, raja segala raja. Dia sebenarnya raja. Yang atas dunia ni sandar dipinjamnya. Ya. Dan segala pujian bagi Dia. Dan sifat Dialah yang menghidupkan. Yuhyi, menghidup. Sekarang kita hidup ni, siapa Dia? Dia yang menghidupkan. Wa yumit, dan Dia juga yang mematikan. Dia sampai ajar Tuhan matikan. Sebab semua dah siap tempohan Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia amat berkuasa atas segala sesuatu. Bermakna segala sesuatu adalah dari Dia. Maka segala sesuatu yang kita lihat, apa ada itu, mesti kita nampak kekuasaan Dia. Ya, baca itu 10 kali. Jadi mana kita memandang kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau lihat sesuatu tak nampak kebesaran Dia, atau ada masalah. Kita tengok cermin tak nampak gambar, tu ada problem. Cermin tu kena lap balik. Dia kotor, berlebu macam-macam. Setelah cermin hati. Dia cermin hati bila dia mandang saja kepada makhluk, dia mesti nampak Khalik. Qalbi dia mesti nampak Khalik, pencipta dia. Ya, dia pandang pada asar. Siapa asar? Makhluk dia panggil asar juga. Dari sudut kesan. Mesti nampak sana muasir. Siapa yang memberi kesan? Huwallahu Ta'ala. Ya, dia tak ada lagi tu. Ya. Jadi kalau kita lihat pada makhluk, qalbi kita tak nampak. Padahal setiap makhluk tu ialah cermin memandang kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Kalau tak nampak juga, jawab dia apa? Sesungguhnya mata hati dia terbuta. Itu bahaya.
Baca berapa kali? 10 kali. Lepas semayang sembuh. Sebab kena wirid. Ya, man lam yaqra'ul wirid kalkir. Siapa yang tak baca wirid dia macam kera. Tahu ke? Dia melompat kera, duduk diam, loncat melompat sana, melompat sini. Atau kera. Jangan jadi macam kera, kan? Maknanya baca wirid, duduk. Wirid-wirid telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis. Dan dibaca kemudian daripadanya pula astaghfirullahalazim. Baca astaghfirullah, aku mohon ampun. Astaghfiru mana atlubul maghfirah. Sebab atlubul maghfirah, aku menuntut akan keampunan akan Allah Ta'ala al-azim yang maha besar. Kita minta ampun dengan Allah yang maha besar. Padahal lepas semayang lepas semayang minta ampun. Ya, kalau lepas buat maksiat tu lagi lebih besar minta ampun. Ya, Allah Ta'ala mengasihi pada orang yang banyak bertaubat dan minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang suka melakukan pembersihan taubat, sentiasa minta ampun atas kesilapan. Habis. Baca apa? 3 kali. Astaghfirullahalazim. Atau nak sambung istighfar banyak, ada berpuluh-puluh jenis dia. Bacalah mana-mana pun. Itu paling kurang tu. Sebab kita banyak kena takzib. Kalau semayang banyak kita kena takzib, kena dusta dengan Tuhan. Kita mengaku je lah, angkat tangan selendor. Bila kita kata wajah tu je, aku hadapkan hatiku, diriku padamu ya Allah. Tiba-tiba kita baca wajah tu, kita ada kat Maidin. Wajah tu nampak kat Maidin. Ada pergi tengah macam-macam lah entah ni. Kau pejabat lah sana pergi. Mulut baca wajah tu, kalau tempat lain. Maka Tuhan jawab, kazab tak? Bohong kan Tuhan kata. Tak berat kata. Itu dalam semayang kena bohong. Sebab kita minta ampun. Minta ampun daripada Ta'ala, daripada segala kekelayan. Ya. Astaghfirullahalazim min taksiri fi ibadati adadah. Ya, banyak istighfar tu. Minta ampun daripada kesilapan, kelalaian kita dalam semayang. Habis tu. Kemudian dibaca pula Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, antas salam, engkau adalah sejahtera. Mana nama Tuhan? As-Salam, ia maha sejahtera, pemberi kesejahteraan. Dari engkau datangnya kesejahteraan. Wa minka, daripada engkau ya Allah, as-salam, kesejahteraan dunia akhirat. Fahayyina, ni berdoa kita. Itu cara berdoa ya. Kita membesarkan dia dulu. Antas salam wa minkas salam. Tu. Kemudian baru kita minta fahayyina rabbana bis salam. Oleh itu wahai Tuhanku, hidupkanlah aku dalam kesejahteraan, dalam sejahtera, dan masukkanlah kami dalam taman syurga-Mu yang sejahtera. Wa adkhilna, masukkan kami al-jannata, dalam syurga-Mu, daras salam yang sejahtera. Tabarakta, maha berkat engkau ya Allah, wahai Tuhan ya zal jalali wal ikram, ya Tuhan yang mempunyai maha besar lagi maha pemurah. Itu di antara wirid-wirid yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibaca pula ayat Al-Kursi, ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayatul Kursi ini. Ya. Artinya Allah itu tiada Tuhan melainkan Dia. Semua itu menunjukkan ketuhanan keesaan Allah. Yang maha hidup lagi maha mengurus. Dia hidup yang sebenarnya. Apa makna hidup sebenar? Hidup yang bersifat dengan qadim, ya, qidam dan baqa. Mana hidup Tuhan itu sedia.
Adapun hidup makhluk ni baru datang je, sebab tu kita ada surat beranak. Mana surat beranak, mana tarikh lahir. Dulu kita tak ada, baru lahir ke dunia dengan rahmat dia. Adapun Tuhan tidak. Al-Hayy. Apa makna Hayy? Isim tu. Hayy itu nama, dia tunjuk pada zat. Apa zat? Iaitulah zat muttasif bil hayah, zat yang bersifat dengan hayat. Hayat, kita mengaji sifat 20 kan, al-hayat. Hayat tu sifat. Jadi yang bersifat dengan hayat ialah zat Tuhan. Jadi dia panggil al-hayy. Itu mana al-hayy isim. Maka isim dia tunjuk pada musamma zat. Bila zat dia tasif, dia bersifat, dia rangkaian itu. Bagi tersebut Allah hayyun, mana Allah yang bersifat dengan sifat hidup yang sebenar. Kehidupan dia sedia kala dan hidup dia tidak akan binasa. Ya, itu makna zat yang sebenar. Adapun hidup kita ni hidup tak sebenar. Tak sebenar apa maksud dia? Majaz, sandar ni. Mana hidup kita ni muqayyad. Ya, hidup kita diikat dengan siapa? Dengan dia lah. Ya, dia kata hidup, kalau kata matilah kita. Dan sebab tu kita, umur kita pun kita tak boleh nak urus. Lemah tak lemah, daif tak daif kita, umur kita pun semua orang pegang. Tarikh lahir kita dia pegang, tarikh mati kita pun dia pegang, segala-galanya. Sebab kita ni bersifat dengan daif, lemah. Tu. Al-Qayyum, mana yang mengurus, yang mentadbir. Ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Pada sekat tarikat Syazilah Qadiriyah dia buat zikir tu. Ya Hayy, Ya Qayyum. Qayyum maknanya yang mentadbir, yang mengurus setiap saat. Huwa bisya'an, di dalam urusan dia setiap saat. Apa yang berlaku, sedang, setelah, sedang, akan, semua Al-Qayyum nampak ke dalam saat. Sebab tu bila sebut nama Al-Qayyum atau kita zikir Ya Qayyum, Ya Allah, dia punya dahsyat dia luar biasa. Dan tenggelam, sampai tenggelam pandangan yang lain, nampak terselah keagungan dan kebesaran dia. Itu cara maknanya sucikan hati kita tu, bahawa kenal siapa dia Allah Ta'ala sebenar. La ta'khuzuhu, ya, Allah Ta'ala pula tidak pernah mengantuk. Kan? Sebab Nabi Musa AS Tuhan bagi dia tu pegang betul, 3 air pun jatuh. Kalau aku mengantuk, hancur muka bumi Tuhan itu. Ya, itu Tuhan dan tak mengantuk. Dia tak ada mengantuk. Kita kejap mengantuk. Mengantuk paling suwi apa? Depan kitab lagi tu. Dia tengok kita, jangan mati, tak cukup now tidur. Dan tidak pernah tidur. Ya, Tuhan tak mengambil akan naum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Sinatun maknanya mengantuk, naum tidur. Itulah zat yang maha sempurna. Dan kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah mana milik dia, lam lil milki tu. Milik adalah apa yang ada di sekalian langit bumi, termasuk kita yang kerdil ni. Ya, dan bumi. Sebab tu ayat ni kursi besar ni. Dia paling besar arash. Bawa arah kursi. Kursi ni besar dia. Kalau di umpama bandingkan sebentuk cincin yang diletak di tengah lautan. Cincin kita kan, kalau letak depan tasik pun dah hilang lah. Dimakan oleh keluasan tasik. Ini bukan tasik, bukan Selat Melaka kan, lautan. Dan lautan lebih luas daripada daratan. Ya, kita ambil cincin tu, letak tengah-tengah lautan tu. Apa nampak? Apa? Tenggelam. Ya, itulah maksud dia. Bumi kita ni dengan kursi kalau dibandingkan. Kursi seperti lautan, bumi kita ni seperti cincin yang letak di tengah lautan. Besar tak besar kursi? Berang kursi dengan aras pula macam tu. Kursi pula diibaratkan macam sebentuk cincin, seluas-luas aras tu begitu luas. Maksud dia apa? Masya Allah, banyak lagi makhluk kejadian Tuhan yang hebat-hebat lagi. Dan kita ingat dalam bumi kita dah besar je. Malaikat tengok kita halus, yang kecil je. Ya, yang besar apa? Temberang ni besar. Dia kecil, yang besar temberang ni. Dan Allah Karim. Malaikat Jibril kalau buka dalam kitab Kashful Asra ataupun dalam kitab apa, banyak kita tak lainlah disebut. Kebesaran Jibril punya, kalau ada jelma asal ya, kalau dicurahkan air laut dunia tu atas kepala Jibril, satu titik pun tak jatuh. Kashful Ghaibiyah, kita Kashful Ghaibiyah terang tu. Besar tak besar Jibril? Matahari tu boleh letak antara mata kanan Jibril dan mata kiri. Ya, besar tak besar kan? Tu kalau ditampau kita habis tu. Tapi dalam keadaan sebesar itu, Nabi Ibrahim yang jadi kekasih Allah tidak menggantungkan sikit pun pada Jibril. Ketika Nabi Ibrahim dilontar dalam Namrud dan api kan, Tuhan tunjuk kuasa besar, jatuh tengah-tengah api. Jibril datang, alaka haja ya Ibrahim, ada hajat tak Ibrahim? Jibril ada 600 sayap.
sayap nur. Kalau dibuka satu sayap dia tutup habis dunia kan. Ya. Tak saya kata Israel, kalau Israel jentik je mampu. Besar dibuka sekali je. Mana kata nak ganap pada sekejap ya tahu. Tapi ada hikmat kenapa ditakhir dan sebagainya kan, atau ada hikmat ilahi. Nama tu sayap. Kalau dibuka satu dia tepuk api tu, pada adatnya habislah api Namrud. Tapi Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah, dia tak letak gantungan melainkan pada Tuhan. Bila ditanya Ibrahim, adakah hajat? Ada Ibrahim ada hajat tak? Apa jawab Ibrahim? Jawab, fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat, ya Jibril, tapi pada engkau aku tak ada hajat. Dah dahsyat tuan. Ini bukan Jibril, jin tak tolong Datuk. Dia pergi kat hutan minta dengan Datuk, tak pasal-pasal syirik dengan Tuhan lah. Macam-macam tuan. Habis tu bila Nabi Ibrahim jawab begitu, fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika fala, pada engkau tak ada, pada Tuhan ada. Apa round kedua Jibril tanya? Kalau gitu dia kata sal, minta Allah ni, betul lah tu, minta. Apa lagi Nabi Ibrahim jawab? Ilmuhu bihari yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu, dia hantar kepada Nabi, minta apa lagi dia? Bukan dia tak tahu tu. Itu dipanggil makam taslim. Dia ada dua makam, satu makam taslim, ketiga rohani tu gitu, kedua keadaan dia gitu. Dia macam kita naik kereta, naik motor juga, naik kereta kenderaan, ada kali naik bukit kena pakai gear ni, turun bukit kena tukar gear lain pula. Ya, dalam makam taslim tu cara dia. Kalau makam ubudiyah, dia memanjangkan doa pula. Di Hijr Ismail, dia doa bumi Mekah berkah macam-macam lah ya. Tu doa Nabi Ibrahim panjang. Lepas tu berdoa, dia ada cara dia. Tak berdoa pun ada cara dan ya. Ni bila para ulama kata dia tak berdoa dia, wah, ada setengah golongan Pak Wahab dia kata, wah ni bid'ah tu macam-macam. Dia tak faham kedudukan. Itu besarnya arash. Yang sini kursi ada, besarnya kursi ni. Dengan bumi ni ibarat cincin dengan lautan. Allah. Baginya apa yang ada pada sekalian langit dan bumi, tiada siapa yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang dapat beri syafaat sisi dia? Tak ada, illa biizni, melainkan dengan izin. Maknanya semua dengan dia jelah. Dan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui apa yang ada di hadapan akan berlaku dan yang belakang telah berlaku. Semua dalam ilmu Allah SWT. Sebab kita dalam ibadat satu cara menyucikan kalbi cukup, wa kafa billahi alimah. Kita buat ibadat cukup Tuhan dah tahu. Apa nak pergi tunjuk kat orang kan? Tunjuk kat orang kan lain jadi riak, ujub habis batal pada amal. Cukup kita wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita Tuhan dah mengetahui. Tiada siapa yang dapat menguasainya. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi. Dan tiada siapa dapat menguasai ilmunya. Makna ilmu dia maha luas, ya, tidak terjangkau kecuali apa yang dikenakinya. Kursinya amat luas, mencakupi seluruh langit dan bumi. Itu kata besar dia. Dia tiada penat menjaga keduanya dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Itu kita baca ayat kursi besar ni. Sebab kalau baca ni, syaitan dia takut tuan-tuan ni. Kadang-kadang orang kalau berubat dia pakai ayat ni. Dan kasat syifa insyaAllah. Ya, tak wani dekat terbakar dia. Ayat kursi, ayat masyhur. Dan baca pula sebab tu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini pasal uyuk-uyuk besar tuan-tuan ni. Baca ayat kursi, baca syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala sendiri naik saksi dengan adilnya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan dia. Banyak ulang dalam Quran mentasbihkan ketuhanan Allah Ta'ala. Juga para malaikat dan para ilmuwan turut naik saksi tiada Tuhan melainkan dia, yakni Allah Ta'ala, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
Lain Islam tak diterima, tak ada. Inna dina indallah al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, maka tidak diterima oleh Allah Taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat tergolong orang yang rugi, mana dimasukkan dalam neraka secara kekal bila dia kufur wala a'yazabillah. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah Tuhan yang memiliki kerajaan, mulk, Engkau kurniakan kerajaan daripada siapa yang Engkau kendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kendaki. Mana Tuhan nak beri pemerintahan pada siapa, dia boleh beri. Beri, reda tajuk lain, ya. Dia tak lazim daripada beri dan reda, ya. Ada kala Tuhan beri, ya, dia kasih, diizin, tapi tak reda. Ada berbeza tu. Dia yang lazim dua je, suruh dengan reda. Bila benda tu disuruh, memang benda tu redai, ya. Tapi kendak tak, ada kala dia kendak dia bagi, tapi benda tu tak reda. Ya, tu dua benda. Dia jangan kata bila dia bagi Tuhan dia reda, tak, ya. Hukum reda tak reda, tengok pada dia suruh atau tidak. Kalau kita buat yang disuruh, mana dapat keredaan, ya. Kemudian segala kebaikan itu berada padamu jua. Semua kebajikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa dalam segala perkara. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang dalam malam. Dahsyat tadi. Padahal ayat lain tu sebut apa? Qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'tih bidiya. Qul, katakan oleh Muhammad, in ja'alallahu lailan, kau Tuhan jadikan malam tu kan, sarmadan ila yaumil qiyamah, berpanjangan sampai hari kiamat, ya. Kita buka tengok 24 jam matahari tak terbit, 48 jam matahari tak terbit, seminggu sebulan, oh meraung kita. Hilang projek, nombor bank pun tak ingat dah. Nak kerja apa? Gelap gulita, macam mana bayang, bersinar lampu dunia padam, Tuhan tak tukarkan. Sebab tu sunat bagi kita bangun pada waktu tahajud tu kan, kita bangun pukul 4, pukul 3, pukul 4 setengah, pukul 5 kan, bangun, baca doa, bangun tidur, kemudian pergi jendela kita buka, pandang ke langit, ya. Pandang ke langit, jangan buka pintu, kamu mencuri masuk. Kalau mencuri dia berjamaah, 4-5 orang masuk, maut kita. Buka tingkap, pandang langit, baca ayat 190 dari surah Al-Imran. Ayat 190 dari surah Al-Imran. Ini suntikan roh. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh kejadian langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang. Ini ayat ni. Kalau Tuhan tak jadikan, in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah, Tuhan jadikan malam tu sampai kiamat, meraung kita Tuhan, maut kita. Jadi mendung pun kita dah pening Tuhan. Ya, kalau jadi kemendung tak turun matahari tak terbit sebulan, oh murung kita. Ini kalau digelapkan terus, jawab dia habis. Itu maknanya dalam keadaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, bertukarnya siang malam, malam siang tu, la ayatin liulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup mata hatinya. Mana proses untuk menghidupkan hati kita bagi segar ialah pandang ayat al-makru'ah dan ayat al-manzurah. Ayat makna tanda. Tanda ada dua, satu dibaca, satu dilihat. Tanda yang dibaca Al-Quran, itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya, tanda dilihat semua makhluk. Yang paling dekat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak perhati ke Tuhan kata. Ya, tanda kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, masya-Allah. Ya. Daripada kita setitis air benih dijadikan dalam perut ibu, kemudian dilahirkan tak tahu apa sampai sekarang ni, oh tak terhingga nikmat Tuhan yang sangat besar kepada kita ni. Itu di antara orang hidup hati, sentiasa dia memandang kebesaran Tuhan dalam setiap-tiap kejadian dia. Itu masukkan malam pada siang dan masukkan makna siang pula pada malam, bertukar tu. Semua tu apa tu sebenar tu? Tanda kebesaran dan keagungan dia yang wajib manusia tu pandang dengan pandang kesedaran. Engkau keluarkan hidup daripada mati, dan engkau keluarkan yang mati dari hidup. Ya. Allah Ta'ala keluarkan daripada mati, kita mati tak ada, betul hidup. Kemudian daripada hidup pula mati, itu semua dia belaka tu. Dan engkau kurniakan rezeki yang tidak terfikir kepada siapa yang engkau kendaki, dan kamu ucap habis tu. Ya, Ta'ala beri pada man tasya' wa kendaki, biar dihisap. Kerana kita dapat rezeki, kita pun tak tahu kan. Ya, sebab rezeki ni ada bagi apa? 4 ada tu.
Satu dipanggil rezeki yang paling mulia, dipanggil rezeki rezeki apa dia panggil? Mau'udun, iaitu rezeki paling mulia. Yang kedua rezeki dipanggil mamluk. Yang ketiga dia panggil rezeki maksub. Ya. Dan yang keempat rezeki madmunun. 4 rezeki. Semua daripada dia tu. Rezeki yang paling mulia sekali, rezeki dipanggil apa? Rezeki yang dapat dengan cara janjian Tuhan. Ya. Tu rezeki dipanggil rezeki mau'ud. Apa janji dia? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut betul-betul dengan Tuhan, bertakwa, dan takwa dibina 3 asas: ilmu, amal, ikhlas. Bila betul-betul digulung dengan mutakin, Tuhan akan buka jalan dia. Ya, takwa tu menjadi jalan sebab menyelesaikan masalah dan rezeki yang berkat. Ya, wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa Taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku rezekikan dia tak kira-kira. Ya, dan Allah Taala selesaikan masalah dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Tuhan jadi ke jalan keluar dan semua masalah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Tuhan bagi rezeki yang tidak terhingga. Dia pun tak tahu, datang sini. Kebanyakan para aulia dia dapat rezeki macam ni. Para alim ulama banyak begitu. Ya, dia pun tak masuk dalam kepala kali sampai Tuhan hantar ya. Itu pandang dari dia. Jangan kita ambil, jangan kita makan, minum dan jangan guna, yang melainkan kita pandang dahulu haza min fadli rabbi. Semua tu kurnia dia. Kalau kita makan, kita guna, tak ingat dia, jawab dia menepati barang curi. Ya, kita ambil orang tak terkenal Tuhan kan, macam tu lah rupa dia. Yang kedua rezeki mamluk. Rezeki dia milik je. Ya, ada satu cerita kan tuan. Seorang tu dia balik daripada ambil gaji dan ya, dia cerita ada di kampung saya tu lah. Seorang perempuan tu dia kerja. Jadi dia beg tangan dia tu ada duit gaji, dia taruh kat nako. Lepas tu mak dada jolok dengan galak. Dia jolok, dia nampak galak jolok. Duit tu keluar tuan tu. Dia pun kerja tak dapat habis. Itu apa dia panggil rezeki tu? Mamluk, dia milik je tapi tak dapat manfaat pun. Ya. Ada satu ustaz dia keluarkan duit daripada bank 20,000 kan. Dia pun letak kat belakang, cushion belakang kereta, dia pun tutup kereta, terlupa kunci. Dia pun minum air kat kedai. Dia tengok balik, dah terbuka pintu belakang. Dia tengok beg dia tak ada. Dia kumpul sampai 20,000 tapi orang lain ambil. Itu dia panggil apa tu? Mamluk. Dia milik sebentar je. Dia tukang kumpul, orang lain sebat. Itu mamluk kan. Ya, kalau tanam pisang banyak kan. Ada seorang tu dia beli goreng pisang. Itu, ni tandan pisang saya. Rupa mak ada lagi. Dia tanam, dia baja siap, dah cantik kot pisang, orang datang kerat dia gantar kat kedai. Tuan ni beli pisang, dia tengok, ni pisang saya. Itu apa yang mamluk ni, milik tak apa ambil manfaat ni. Satu lagi maksub, ini kena pandai jaga. Maksub mana rezeki atas jalan iktisab. Dia bagi tapi dia kaitkan dengan usaha. Kita rajin lagi usaha kerja, dia bagi lebih. Lagi kerja lagi lebih. Kadang tak kenal siang malam pun. Ini kata mana break dia babas dan kerja, pum, akhirnya bertemu malaikat maut. Jaga ni ya. Ada sahabat kan, orang berbiasa malam Jumaat kat mana dan duduklah masjid zikir ke baca Yasin kan. Dia tak ada. Bini kat Sarawak. Laki kan, laki kat Johor apa? Direct sling. Bulan ni apa income apa? Mana pun 30,000, yang ni 40,000. Oh, dia cari downline tuan. Macam-macam tuan ni. Kadang-kadang kesian, cari jugalah kan. Kita pun bukan tak makan, kita kan malaikat, tapi jangan terlampau sangat. Dia kerja tu dah hilang pertimbangan, dah jadi matlamat hidup mengumpul benda, itu salah. Matlamat hidup kita ialah Allah. Ya, cari rezeki ini ialah sebagai keperluan. Dunia kita ambil sebagai keperluan, bukan matlamat. Siapa jadikan dunia matlamat hidup dia, confirm sesat orang tu. Confirm sesat. Yang matlamat kita huwallahu ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu itu kemuncak. Cita-cita sebenar kita Allah. Apa maksud Allah? Kenal akan dia, tunduk pada dia, taat pada dia. Itu maksudnya. Tuhan jadikan kita untuk itu. Ya, itu. Adapun dunia kita cari bekerja itu sebagai keperluan. Sebab kita bukan malaikat, kita nak makan minum juga kan. Sekadar keperluan. Keperluan dengan matlamat mana besar? Besar matlamat benda paling besar tadi. Terus rezeki apa dia panggil? Mamluk. Ya. Maksud yang tadi iktisab. Rezeki satu ni kalau tak cari pun dapat ni. Apa dia? Rezeki madmun. Ya, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia Tuhan jamin. Tapi yang ni tak banyak anda ni.
Kadang kita makan sebiji buah, kadang makan sesuap, yang tu Tuhan jadikan sebab tenaga kita untuk hidup tu je. Yang kita makan lebih 2 pinggan, itu pergi tandas je. Ya, makan-makan pergi tandas. Jadi orang banyak takut tak pergi tandas, takut tak makan. Kita makan sekadar, ya. Sebab kita makan pun bukan mengikut selera nafsu, tapi makan untuk ibadat. Luqaimatum dukimna sulbah. Dia makan sekadar menjadi sebab nak beri kesihatan tulang belakang, mana nak sekadar hidup, bukan makan matlamat hidup makan. Kita makan sekadar nak hidup, bukan hidup nak makan. Tukang nak makan sama dengan kandang. Allah karim, ya. Kemudian dia mengucap 3 kali subhanallah, 33 kali. Apa makna subhana? Maha suci. Suci apa? Aiminan naqais. Kita sebut itu besar, tuan-tuan, ya. Subhanallah, maha suci Allah, mana zat Allah ini maha suci, tidak ada segala kekurangan, bersifat dengan segala kesempurnaan, segala kehebatan, segala kecantikan, segala kehebatan milik Allah Ta'ala. Bila dia segala-galanya suci daripada kekurangan, sedangkan makhluk pula sebalik, kita dibalut dengan segala kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifah, dijadikan manusia dha'if, fakir, itu sifat kita. Mana yang paling hebat, paling mulia dia, ya. Tapi kenapa hati tak jatuh masalah ni? Ya, hati kita sebenarnya dia jatuh kepada benda yang paling hebat, paling cantik, paling lawa, paling hebat, paling kaya, semua hati akan jatuh. Ya, tapi kenapa Allah Ta'ala dia paling segala-gala, hati kita tak, sebab ada hijab dinding, tetap berapa kenal. Kalau dia kenal baru dia tahu, ya. Sebab mana zikir membuka hijab, dan subhanallah, kita hayati betul-betul maha suci dia, masya Allah, ya. Dia yang memiliki segala-gala, termasuk kita yang kerdil ni. Habis 33 kali tembak kat kalbi. Alhamdulillah 33 kali. Segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah. Ini apa sahabat? Syukur. Syukur dipanggil iqal ni'am, pengikat nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Tuhan akan tambah. Dan syukur ni hasil daripada kita muhasabah, betul-betul perhati nikmat Tuhan. Dia akan keluar mengiktiraf, dan dia akan membawa kepada mahabbah, ya. Kita akan bawa, bila kita syukur banyak, syukur dia akan lahir alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia tahu benda tu besar, kurniaan Tuhan. Dan hati manusia ni, jubilatil insan yuhib ila ma ahsanan, diperangai ke manusia, yuhib, dia kasih ila man ahsana ilai, kepada orang yang buat baik dengan dia. Maka siapa lebih buat baik kepada kita daripada Ta'ala? Ada kita, dia yang bagi umur kita, dia tentu rezeki kita semua dia, masya Allah. Dia akan datang perasaan apa? Kasih. Kasih, rindu ni benda yang sangat penting untuk memperjalankan rohani kita pada makrifat. Sekurang-kurang kasih kita nak, sekurang-kurang macam seorang lelaki gilakan perempuan, seorang perempuan gila ke lelaki, macam mana? Dia jalan ingat, duduk ingat, itu paling kurang, label paling kurang tu. Kalau ni pun tak ada, jawab iman kita ada masalah. Sebab bila ada masalah ni tak jadi, dia buat semayang tak apa jadi, dia buat ibadat tak apa jadi, ya. Sebab semayang tu tempat lazat bertawajuh, dia tak jadi. Sebab apa ni? Ada sakit, ya. Jalan dia apa? Mahabbah. Maka banyakkan tafakur dengan nikmat supaya hati kita rindu dengan dia. Kerinduan tu akan membawa makam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, ya. Dan keempat, yang ketiga dah baca 33 Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika itu hilang yang lain, tak ada yang besar melainkan dia, ya. Itu ringkasan dia lah, ya. Itu di antara wirid yang kita baca selepas sembah, yang kemudian dibaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam.